Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fath, surah yang ke-48 yang bermaksud kemenangan. Jadi erti sebenar kemenangan kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah bila mana Allah mengampunkan dosa-dosanya dan Allah masukkannya ke dalam syurga. Itulah maksud kemenangan yang telah pun kita lihat beberapa kali, kita ulang beberapa kali di bahagian muqaddimah surah Al-Fath ini, daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7. Allah cerita tentang maksud kemenangan. Jadi sebagaimana kita juga sebut sebelum ini, kemenangan itu tidak akan muncul melainkan melalui proses dinamakan sebagai perjuangan. Nak merasai kemenangan mestilah kita kena berjuang, kena berusaha. Jadi yang nak mengurniakan, yang nak menganugerahkan kemenangan yang berupa keampunan, kemudian taufik, kemudian syurga ini ialah Allah. Itu reward yang Allah nak berikan. Jadi nak mencapai reward tersebut, dia kena ikut KPI dia lah. Apa KPI dia? Ayat yang kita bincang pada minggu lepas, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 tu. Itulah KPI untuk kita mendapat kemenangan. Jadi kena huraikan kemenangan tu apa tadi? Keampunan, taufik dan juga apa? Syurga. Apa maksud kemenangan dalam surah Al-Fath ini? Tuan-tuan cuba kita ulang sama-sama. Pertama, kemenangan Al-Fath ni surah kemenangan kan? Tapi di permulaan surah Allah dah cerita dah apa maksud kemenangan itu. Sekurang-kurangnya kita boleh bincang, dia banyak kan, tapi 3 kita kata. Yang pertama apa? Keampunan. Yang kedua ialah Allah nak tambahkan iman, Allah bagi taufik. Dan yang ketiga apa dia? Syurga di akhirat. Inilah kita punya keperluan kita sebagai seorang hamba Allah. Kita nak dapatkan keampunan, taufik dan syurga di akhirat. Dan kemenangan tidak akan diperolehi selepas apa? Perjuangan. Dan perjuangan inilah merupakan KPI dalam mendapat kemenangan ini. Dia tak boleh duduk saja. Jadi cuba kita baca balik ayat yang ke-8 dan yang ke-9 surah Al-Fath ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau sebagai apa? Engkau siapa kat sini? Nabi Muhammad. Sebagai syahidan, sebagai saksi. Apa maksud sebagai saksi? Role model, sebagai uswatun hasanah. Maksudnya untuk nak mendapatkan keampunan Allah, nak mendapatkan taufik daripada Allah, nak mendapatkan syurga daripada Allah, dia kena buat sama seperti Nabi buat. Nabi tu sebagai saksi dia. Kita lihat Nabi, apa Nabi buat, kita tiru balik. Sebab tu kita telah bincangkan nanti di akhirat, Nabi menjadi saksi ke atas kita.
Betul, si fulan telah buat apa yang telah aku tinggalkan. Tapi kalau Nabi kata yang sebaliknya, apa yang dibuat ini tak sama seperti apa yang aku tinggalkan, itu berita yang buruk akan diperolehi oleh orang yang ingkar kepada Rasul. Dan Nabi juga sebagai mubasyiran wa nadhiran, pembawa khabar gembira dan pemberi ancaman. Jadi Rasulullah diutuskan bersamanya Al-Quran. Al-Quran membawa khabar gembira syurga bagi orang beriman dan azab bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi Rasulullah diutuskan bawa Al-Quran sebagai apa dia? Guru untuk menunjukkan bagaimana kamu nak beriman kepada Al-Quran. Jadi tak boleh kita faham Al-Quran ni ikut kita faham sendiri. Oh, saya nak baca Quran je, saya nak khatamkan 2 hari sekali nak khatam, 3 hari sekali nak khatam. Tak apa nak khatam tu. Tapi apa tujuan kita belajar Al-Quran? Tengok balik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan kalau betul-betul kita ikut Nabi, kita belajar Al-Quran, litu'minu billahi wa rasulih. Dengan pengutusan Rasul mendidik orang-orang beriman pada orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Madinah pada zaman Rasulullah dulu, menjadikan mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul, iaitu percaya penuh yakin dengan Al-Quran dan sunnahnya. Wa tu'azziru, ini yang Allah sebut. Apa maksud wa tu'azziru? Dan supaya mereka menolong agama Allah ini. Jadi itu KPI dia, menolong agama Allah. Pertama ialah beriman. Beriman kepada, maksud beriman kepada Allah, Al-Quran yang Allah turunkan dan As-Sunnah yang Nabi tunjukkan. Yang kedua apa dia? Menolong agama Allah. Yang ketiga apa dia Allah kata kat situ? Wa tuwaqqiruh. Apa dia? Nombor 3, memuliakan, mengagungkan. Dan yang keempat ialah mensucikan Allah. Siang dan malam, pagi dan petang. Jadi apakah KPI untuk mendapatkan keampunan, taufik dan syurga Allah? Ini sebagaimana Allah sebutkan, mesti tolong agama Allah, waktu mengagungkan, membesarkan Allah, mensucikannya pada waktu pagi dan petang. Dan ketiga-tiga atau keempat-empat ini kita rangkumkan kepada apa dia? Apa tugas yang kita kena buat? Asas dia. Yang dua tu. Apa dia asas kepada maksud yang kita bincangkan ini? Belajar. Basic dia ialah daripada belajar dan nak mengajarkan Al-Quran. Dua ni asas dia sebenarnya. Itulah yang kerja kita nak buat, nak membesarkan Allah adalah dengan nak menyebarkan Al-Quran ini. Sebab di atas muka bumi ini ada satu kitab je, yang kitab itu menceritakan tentang Allah, yang diceritakan oleh Allah tu sendiri. Kitab tu namanya apa? Al-Quran. Al-Quran yang dalam tu ada khabar gembira. Al-Quran yang dalam tu ada syurga. Besar ke kecil syurga? Besar. Dunia ini, cuba bayangkan kalau kehidupan manusia tanpa Quran, apa cita-cita terbesar mereka? Manusia takkan ada cita-cita yang besar. Jadi cita-cita manusia tanpa Al-Quran ialah dunia yang kecil ini. Dunia yang Nabi kata lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Jadi orang yang dia menyebarkan Quran, mengajak manusia kepada Al-Quran, ialah manusia yang mengagungkan Allah, manusia yang mensucikan Allah. Jadi dalam proses ni, nak belajar dan mengajar ini, tu yang Allah tuntut apa dia? Pengorbanan. Kita kena korbankan apa? Masa kita. Nak belajar Quran ni kena korbankan masa kita.
Kadang-kadang bila fikir balik tuan-tuan puan, mungkin Allah dah berikan masa yang banyak. Setelah 30 tahun, mungkin 40 tahun berkhidmat, inilah masa untuk nak berehat. Tetapi disebabkan belum sampai ajal, syurga belum sampai lagi, dia kena teruskan perjalanan hidup ini. Masa kita korbankan pertama sekali untuk belajar Al-Quran itu. Belajar biar sungguh-sungguh. Belajar biar sungguh-sungguh maksudnya apa? Belajar untuk tujuan nak faham, kemudian kita boleh ajarkan kepada orang lain. Jadi bila nak mengajarkan kepada orang lain pula, juga kita kena korbankan masa. Mungkin masa cuti tuan-tuan dengan anak-anak, minta maaf, atuk Ahad ni atuk ada kuliah, atuk nak ajar Quran, cucu ajak pergi bercuti, kamu bercuti rumah atuk lah, boleh dengar atuk bagi tazkirah. Kan itu sebenarnya besar. Bukan tak ada cuti-cuti, ada. Tapi nak bagi tahu, bila kita berada dengan apa yang Allah ceritakan ini, dia menuntut pengorbanan. Antara yang kita kena korbankan masa kita, cuti kita, itu biasa. Kemudian kita kena korbankan apa juga? Harta benda kita. Sebab kadang-kadang bila kita buat program, kita kata tak ada orang datang lah. Macam nak ajak orang datang? Mungkin kita boleh lihat tiba-tiba ataupun kita kaji kenapa orang tak dapat datang. Sebab kekangan, ekonomi dan sebagainya. Kita lah terpaksa keluar duit untuk gantikan masa yang mereka cuti tu. Bagi allowance dan sebagainya, bagi makan, bagi minum. Lepas tu pula bila dah mengajar ni, ramai pula orang datang, tempat dewan tak muat. Oh, pakat-pakat dengan pengurusi, kita kena besarkan lagi tempat belajar ni. Jadi siapa yang nak infak untuk besarkan tempat belajar? Yang berjuang itulah dikorbankan. Tapi nampak tak Allah tambah iman? Itu yang kita cerita dalam tu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ayat yang keempat dari itu. Taufik. Allah bagi taufik. Allah tambah iman lagi. Lepas tu kalau balik pada zaman sahabat-sahabat Nabi, sebabkan mereka nak dakwah Quran ini, mereka dihalang. Terpaksalah sampai mengangkat senjata. Sekarang ni mereka kena korbankan apa pula? Korbankan nyawa. Sebab apa? Nak mencapai KPI ini. Buat. Selagi tak capai, kena buat. Korbankan masa, korbankan harta, korbankan nyawa. Jadi kita nak tahu siapa mereka. Allah terangkan pada ayat 10 ni. Nak tengok sebagai contoh, supaya kita dapat ikut apa yang Allah cerita ni. Allah bagi contoh, iaitu golongan sahabat-sahabat Nabi. Pada ayat yang ke-10. Cuba kita baca pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Jadi dalam ayat ke-10 ini Allah nak memuji Rasulnya dan juga sahabat-sahabat Nabi dalam satu peristiwa dipanggil sebagai apa? Bai'atul Ridwan. Bai'ah Ridwan. Peristiwa bila berlaku bai'atul, apa maksud bai'ah? Perjanjian. Apa lagi maksud bai'ah?
Sumpah setia. Ataupun nama lain dia apa? Bai'atus syajarah. Jadi sumpah setia. Ridwan yang diredai. Yang berlaku di mana? Di Hudaybiyah. Pada Zulqa'dah pada tahun 6 Hijrah, bulan Zulqa'dah. Sejumlah seramai 1,400 plus minus. Ada yang kata 1,300 dalam riwayat, ada sebut 1,500, lebih kurang. Okey, nama peristiwa ini ialah Bai'atur Ridwan atau Bai'atus Syajarah, sebab mereka ikat janji dengan Nabi di bawah pokok, yang berlaku di mana? Di Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah, bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Sejumlah berapa ramai? Seramai 1,400 plus minus orang. Jadi Allah rakamkan peristiwa ini dalam kitab sucinya. Jadi ini peristiwa yang penting tak bagi orang yang hendak beriman. Sudah tentu ia satu pengajaran yang besar yang kita kena ambil. Apa yang berlaku pada waktu tersebut, kenapa berlakunya perjanjian tersebut, ataupun aku sumpah ikat janji dengan Nabi ini. Mereka bersumpah untuk apa? Untuk mempertahankan agama Islam ini dan sanggup mati kerananya. Jadi yang ni semua dicerita daripada awal lah. Yang kita belajar ayat 1 sampai 9 tu, ciri-ciri tu ada pada mereka yang berada di bawah pokok bersama dengan Rasulullah di Hudaybiyah tu. Antara yang nama yang kita dengar namanya Umar, Uthman, Abu Bakar, mereka berada sekali dengan perjanjian tersebut. Jadi Allah kata apa dia? Tengok terjemahan dia. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yubayi'una, mereka berbai'ah ka akan engkau, mereka berjanji setia kepada engkau untuk menolong engkau, membantu agama Allah, dan sebahagiannya menzahirkan bahawa mereka ini sanggup mati kerana Rasulullah. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ingat, innama ini dia dipanggil sebagai adatul hasar, iaitu pembatasan. Nak bagi tahu apa dia? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, sebenarnya bila mereka mengikat janji dengan engkau tu wahai Muhammad, sesungguhnya tidak lain, mereka berjanji setia akan Allah. Berjanji setia kepada siapa?
kepada Allah. Yadullah. Sebagaimana seperti kalau kita buat janji setia tu dia berbaiat. So kena pegang tangan. Kita berbaiat nak bantu Rasulullah. Allah kata Allah pun yadullahi fawqa aydihim. Jadi tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nak beritahu apa dia? Sama. Nak beritahu mereka tu berbaiat dengan Rasulullah, sebenarnya mereka berbaiat dengan siapa? Dengan Allah. Berbaiat ni dia punya pegang tangan. Jadi ayat ini sama dengan ayat surah 8, surah 4 ayat 80. Jadi maksud berbaiat kepada Rasulullah adalah berbaiat kepada Allah, ialah dalam surah 4 ayat 80. Sama je ayatnya. Surah 4 ayat 80. Muka surat 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا May yuti'il rasul. Tu man tu disebut sebagai isim syarat. Barang siapa. Allah kata barang siapa mentaati Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, faqad ata Allah. Maka benar-benar dia telah mentaati siapa? Mentaati Allah. Bila mereka sebenarnya berjanji kepada Rasulullah, mereka beruntung. Kelebihan mereka ialah mereka beriman dalam keadaan Rasulullah ada bersama dengan mereka. Jadi tuan-tuan puan kena ingat, Quran masih Quran yang sama. Cumanya Rasulullah itu manusia seperti kita. Rasulullah juga manusia seperti kita. Sampai waktu ajalnya dia mati. Tetapi ingat, perjuangan Rasulullah tak pernah habis. Masih ada sampai hari ini perjuangan Rasulullah itu. Jadi bila kita baca Quran, kita nampak apakah perjuangan Rasulullah nak membantu agama Allah ni, nak mengajak manusia mentauhidkan Allah. Jadi hari ini kita tak ada Rasulullah, tapi kita teruskan tak perjuangan ini? Kita kena teruskan. Tapi kita tak sempat nak berbaiat dengan Rasulullah. Kita kan ucap tadi dalam solat, kita ucap apa tadi? Janji dengan Allah. Kita kata iyyaka na'budu. Itu janji kepada Allah. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Dan Rasulullah itu ialah Abdullah. Rasulullah itu ialah seorang hamba yang diturunkan kepadanya kitab. Kita baca surah Al-Kahfi hari ini hari Jumaat. Apa ayat pertama surah Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya. Siapa hambanya tu? Rasulullah, akan kitab yang kita baca ini. Jadi Rasulullah Allah gelar sebagai Abdullah. Kita pula cakap tadi apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Bukankah itu maksudnya kita nak tiru Rasulullah? Allah gelarkan Nabi abdihi, hambanya. Kita pun cakap tadi, aku pun hamba engkau ya Allah. Iyyaka na'budu. Tapi tiba-tiba apa yang Rasulullah buat, kita tak tiru. Tengok Allah beri peringatan. Wa man tawalla. Siapa yang berpaling, siapa yang tak nak buat macam mana Rasulullah buat, fama arsalnaka alaihim hafiza.
Allah tak akan hantarkan kepada dia, Allah tak akan hantarkan engkau ke atas mereka sebagai pelindung, sebagai penjaga. Nanti di akhirat, bagaimana Rasulullah nak bela kita? Sebab tak sama dengan Rasulullah. Kamu dapat harta, sahabat-sahabat Nabi yang lain pun dapat harta. Minggu lepas saya cerita tak, sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Saya ada cerita kat satu tempat, tapi saya tak ingat di sini ataupun bukan di sini. Abdurrahman bin Auf, nama yang biasa kita dengar, orang yang terkaya di kalangan para sahabat Nabi kan. Kalau dalam kursus-kursus perniagaan, motivator ni suka cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Kita kena jadi kaya sebab sahabat-sahabat Nabi kaya. Tapi dia ambil soal kaya sahaja. Dia tak ambil macam mana Rasulullah telah mendidik Abdurrahman bin Auf menjadi kaya yang sebenar macam mana. Yang Nabi kata, kaya yang sebenar bukannya banyaknya harta, tapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa. Macam mana maksud kaya jiwa? Abdurrahman bin Auf, dia adalah orang Mekah. Dia memang saudagar, orang yang pandai berniaga. Yang sehingga kan para ulama sebut kalau diberikan batu kepada dia, boleh tukar jadi emas. Maksudnya apa dia? Memang luar biasa, kecerdikan, kepandaian di dalam berniaga. Abdurrahman bin Auf ketika dia berhijrah ke Madinah, dia tak ada satu harta pun. Sebab apa? Orang-orang yang berhijrah ke Madinah ni harta mereka diambil kan. Jadi sampai di Madinah, Rasulullah saudarakannya dengan seorang orang kaya di Madinah. Kan apa tindakan pertama Nabi bila orang-orang berhijrah ke Madinah? Rasulullah mempersaudarakan antara satu sama lain dengan orang-orang Madinah. Tahap mempersaudarakan itu sehingga peringkat awal mereka boleh mewarisi harta. Ni nak bagi tahu saudara ni betul-betul saudara macam adik-beradik. Sampai boleh dapat sebahagian harta saudaranya. Lepas tu baru turun surah Al-Anfal yang hujung-hujung tu nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu orang yang bukan adik-beradik tak dapat faraid. Pada peringkat awalnya mereka dapat harta. Nak bagi tahu sangat kuat ikatan persaudaraan orang-orang Muhajirin dan Madinah peringkat awal tu sehingga mereka boleh mewarisi harta saudara mereka itu. Padahal tak ada kena-mengena pun. Tapi bila sampai di Madinah,